Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama-sama dalam rangka kita nak mempelajari dan nak menghayati, mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dengan kita keberadaan kita di majlis ilmu ni, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rahmah dan sakinah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nama-nama kita sebagai orang-orang yang soleh di hadapan para malaikat, insya-Allah. Amin ya rabbil alamin. Jadi pertamanya saya terima kasih ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni, yang hadir bawa anak lagi, yang mana ni satu jihad ataupun satu pengorbanan yang besar lah. Yang ni pada malam-malam minggu ni, selalunya orang suka nak pergi berehat, nak pergi cari, kalau di Bangi ni nak cari makan kat flea market dan sebagainya. Tapi kita memperuntukkan sedikit masa untuk kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin kelas yang pertama kali selepas daripada Ramadan, kelas saya yang pertama selepas daripada Ramadan, dan juga selepas daripada Syawal. Kita biasa cuti pun sebulan juga, jadi insya-Allah dan pada kali ini insya-Allah saya cuba untuk berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan suratul Hajj. Dan malam ni insya-Allah kita akan tengok dulu kepada pengenalan. Jadi insya-Allah apabila saya berkongsikan tentang pengenalan ni, mungkin tuan-tuan dan puan-puan mendapat jawapan kenapa saya memilih suratul Hajj. Kenapa saya memilih suratul Hajj untuk ditadabbur. Kenapa? Kerana suratul Hajj ni satu surah yang berada di nombor 22. Kita akan tengok secara detailnya, yang mana kalau kita lihat dia bukanlah surah yang biasa dibaca ataupun biasa ditadabburkan. Mungkin kalau sebahagian asatizah yang lain ada yang membincangkan tentang surah Yasin, surah Al-Mulk dan sebagainya. Yang ini surah-surah yang mungkin dah lazim dengan kita. Jadi suratul Hajj ni ada sebab dia, kenapa saya memilih suratul Hajj. Satunya mungkin kita sekarang ni mungkin dalam fasa haji, dan kita nak lihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita dalam suratul Hajj ni. Adakah berkaitan dengan haji semata-mata ataupun ada mesej-mesej yang lain yang mana kalau kita lihat, memang penting untuk kita mentadabbur suratul Hajj ni, insya-Allah. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat sedikit kepada latar belakang suratul Hajj yang saya petik daripada tafsir Hadaiqur Ruh wal Raihan. Ini kitab tafsirnya ada depan saya ni. Ini saya ambil daripada kitab ni, dan juga beberapa kitab yang lain lah menjadi rujukan dalam pembentangan ni, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat satu perkara ataupun beberapa perkara yang menarik bagi suratul Hajj ni, yang mana di dalamnya ayat-ayat dalam suratul Hajj ini dia berkongsi antara tema Makkiyah dan juga Madaniyah. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah maklum, yang ini perbezaan antara Makkiyah dan juga Madaniyah. Mungkin yang menonton juga dan di FB Live pun mungkin dah maklum. Yang biasa dengan Tadabbur Center ni, insya-Allah dah maklum dengan istilah dengan Makkiyah dan Madaniyah. Cuma ulangan ringkasnya, Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi SAW,
Dan Madaniyah ni adalah surah-surah yang diturunkan selepas daripada hijrah Nabi SAW. Perbezaannya yang lain adalah berkaitan dengan perbincangan yang ada di dalam surah Makkiyah, yang mana perbincangannya lebih menjurus kepada perbincangan mengenai akidah, mengenai usul akhlak. Manakala surah Madaniyah ni lebih membincangkan tentang hukum hakam. Juga surah Makkiyah ni membincangkan tentang kedudukan Nabi SAW, yang latar belakang surah Makkiyah ni, yang ini latar belakang Nabi sebagai seorang rakyat. Yang ini ketika mana berada di Mekah sebelum hijrah, Nabi sebagai seorang rakyat. Manakala Madaniyah adalah surah yang mana Nabi ini sebagai pemimpin. Jadi kita akan lihat dalam surah Madaniyah ni banyak tentang hukum hakam yang menjadi tanggungjawab bersama dan juga tanggungjawab seorang pemimpin. Yang mana surah ini di dalam Al-Quran terdapat surah-surah yang mana disebutkan Makkiyah ataupun Madaniyah, yang mana surah-surah tersebut tidaklah keseluruhan di dalamnya surah ataupun ayat-ayat Makkiyah bagi surah Madaniyah, ataupun tidaklah keseluruhan ayatnya Madaniyah bagi surah Madaniyah, tetapi ada juga ayat-ayat Makkiyah. Maksudnya dia ada campuran. Walaupun mungkin kalau kita tengok di mushaf mungkin surah Makkiyah, tetapi mungkin dalam tu ada beberapa ayat yang mana Madaniyah. Begitu juga sebaliknya. Tetapi di dalam suratul Hajj ini dia tidak hanya beberapa ayat. Bahkan ada ulama berselisih kan, ada yang menyebutkan Makkiyah, ada yang menyebutkan Madaniyah. Antara yang menyebutkan Madaniyah sebagai contoh Syekh Qutub dan juga Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juga menyebutkan sebagai Madaniyah. Kerana apa? Kerana dia tidak hanya membincangkan soal haji, tetapi juga ada menceritakan kepada kita tentang tauhid, ada menceritakan kepada kita tentang kebangkitan hari akhirat. Jadi dia punya tema dia tu hampir ataupun kebanyakannya adalah surah-surah Makkiyah. Dan juga di dalam surah ini ada kali pertama Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat bolehnya berperang. Jadi boleh berperang ini adalah surah-surah yang berkaitan dengan Madaniyah. Sebab kewajipan berperang ni adalah pada tangan pemimpin, yang kita sebutkan tadi, surah Madaniyah. Jadi sebab itu menarik surah Al-Hajj ni, kalau kita tengok dari sudut penurunan ni, itu kita boleh sebutkan bahawa ia turun sebahagiannya sebelum daripada Nabi SAW berhijrah dan sebahagiannya selepas daripada Nabi SAW berhijrah. Maksudnya kat sini, surah Al-Hajj ini merupakan antara surah yang mana menyebutkan kepada kita tentang final warning. Ini maksudnya warning yang terakhir kepada penduduk Mekah. Jadi nanti kita akan tengok ayat-ayat dan juga perkataan yang digunakan menunjukkan kekerasan. Kenapa ni last warning? Kalau kamu tak beriman lagi sebelum daripada Nabi SAW berhijrah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada Nabi SAW untuk memerangi kamu. Dan juga kalau kita tengok di dalam surah Al-Hajj ini, disebutkan dalam tafsir ini, yang mana ada ayat-ayat yang mana diturunkan ketika mana Nabi SAW dalam musafir. Ini dalam perjalanan. Dalam perjalanan menaiki kenderaan, ada ayat yang turun kepada Nabi SAW. Ada ketika mana rehat, maksudnya ketika mana Nabi berada di Mekah ataupun ketika mana Nabi berada di Madinah. Ini bukan dalam pemusafiran. Dan juga ada ayat yang mana disebutkan diturunkan pada waktu malam. Ada ayat yang mana diturunkan pada waktu siang. Ada ayat yang mana diturunkan ketika mana untuk menghadapi peperangan dan juga operasi-operasi pembukaan ataupun menyebarkan dakwah Islam. Dan ada yang ayat diturunkan ketika mana fi silm,
Yang ini dalam keadaan sejahtera ataupun dalam keadaan tidak berperang. Bahkan ada yang disebutkan ayat yang diturunkan ketika mana musim sejuk, dan ada ayat yang diturunkan ketika mana musim panas, dan juga ada ayat-ayat yang terlibat dengan nasakh mansukh. Maksudnya ada ayat yang dinasahkan dan ada ayat yang menasahkan. Ada ayat di dalam surah Al-Hajj ni yang dimansukhkan. Jadi kalau kita melihat kepada kepelbagaian ini, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan kepada kita, inilah tabiat haji. Suratul Hajj dengan kepelbagaian yang ada di dalamnya, dari sudut penurunan tadi yang kita tengok, begitu jugalah kepelbagaian suratul Hajj ni kalau kita nak tengok secara realitinya. Betul tak tuan-tuan? Yang ini kalau kita tengok haji realitinya mempunyai kepelbagaian. Bukan kata antara orang Malaysia dengan orang Afrika ke, dengan orang mana-mana ke. Tetapi antara orang Malaysia dengan orang Indonesia juga ada perbezaan jemaah haji, maksud saya. Bahkan di antara sama orang Malaysia pun, sama jemaah haji orang Malaysia pun ada kepelbagaian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan suratul Hajj ini dengan kepelbagaian yang ada, seolah dia menggambarkan suasana haji yang mempunyai kepelbagaian, yang mana dengan kepelbagaian yang ada di dalam suratul Hajj, kalau kita gunakan kepelbagaian ini dengan jalan yang betul, maka insya-Allah kita akan mencapai pada kejayaan yang disebutkan pada akhir suratul Hajj. Jadi kepelbagaian ni bukanlah satu benda yang mesti diperselisihkan, tetapi kalau dia diuruskan, maka dia boleh menjadi satu bentuk kekuatan yang mana boleh kita satukan umat Islam ni, insya-Allah. Jadi ini menariknya suratul Hajj. Tak tahulah tuan-tuan rasa macam mana, okey ke? Boleh ke? Boleh terima lah. Jadi disebabkan antara faktor-faktor inilah menyebabkan saya rasa mesti ada sesuatu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan kepada kita dalam suratul Hajj ni yang mesti kita gali ni, insya-Allah. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok dari sudut turutan mushaf, ini turutan mushaf, suratul Hajj ini berada pada nombor ke-22, surah yang ke-22, yang dia diapit oleh suratul Anbiya sebelumnya dan suratul Al-Mu'minun selepasnya, pada nombor 21 dan juga nombor 23. Yang mana suratul Hajj ini mempunyai 78 ayat, yang mana surah Al-Anbiya mempunyai 112 ayat, manakala suratul Mu'minun mengandungi 118 ayat. Yang ini dia diapit dengan dua surah yang mengandungi ayat lebih daripada 100. Okey, baik. Jadi kalau kita melihat kepada hubungan antara suratul Hajj dengan suratul Anbiya, dengan suratul Hajj dan suratul Mu'minun, jadi yang biasa kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengan kuliah Tadabbur Center, kebanyakan asatizah menyebutkan tentang disebut sebagai munasabah, iaitu keterikatan ataupun kesesuaian antara satu surah dengan surah yang sebelumnya ataupun surah yang selepasnya. Kenapa keterikatan ni penting, tuan-tuan? Ibaratkanlah, kalaulah tuan-tuan dan perempuan, mungkin perempuan lah banyak sikit kan, yang mana suka tengok drama, contohnya lah, hari ni bila kita buka televisyen tengok episod yang tertentu, tiba-tiba tengok hero ke apa ke mati, contohnya lah. Jadi kita tu tanya-tanya kenapa jadi macam ni, apa yang berlaku sebelumnya, dan apa yang berlaku mungkin selepas itu, apa yang akan berlaku. Jadi bila kita buka terus dan kita tak nampak gambaran tu, sebab apa? Sebab kita tak tengok episod yang sebelumnya. Jadi biasanya bila ada cerita, dia akan ulang sikit, orang kata apa, flashback ke apa ke dan sebagainya, ulang sikit tentang cerita tu tersebut.
Jadi Al-Quran ni apabila kita melihat masuk kepada suratul Hajj, jadi kita nak tahu apa kandungan dan apakah yang akan diceritakan dalam suratul Hajj, maka kalau kita melihat kepada surah yang sebelumnya dan juga surah yang selepasnya, maka kita akan boleh cuba kaitkan, dan juga kita boleh cuba untuk melihat apakah gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cuba gambarkan kepada kita. Okey. Baik. Yang pertama iaitu berkaitan dengan hubungan surah Al-Hajj dengan suratul Anbiya. Okey. Ayat ini adalah ayat yang mana boleh nampak ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam suratul Anbiya. Ini di antara dalam suratul Anbiya sendiri, pada ayat permulaan dan juga yang hampir kepada akhirnya pun ada hubungan dia. Yang ini ada hubungan antara awal surah dengan akhir surah. Yang mana pada suratul Anbiya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang ini telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya, sedangkan mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya. Ini suratul Anbiya. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang dekatnya iqtaraba. Ini tentang dekatnya ataupun akan datangnya hari perhitungan. Yang ini merujukkan kepada hari kebangkitan. Yang ini manusia akan dibangkitkan. Dan sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan iqtaraba pada penghujung suratul Anbiya. Di penghujung waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar, maka dengan serta-merta pandangan mata orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami, sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Ia ini berkaitan dengan hari kebangkitan dan juga hari kiamat. Bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri kami sendiri. Jadi dalam surah Al-Anbiya ni menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan tentang bahawa sebenarnya kiamat itu telah pun dekat. Bahkan kita tengok dalam hadis antara tanda-tanda kiamat ni apabila lahirnya Nabi SAW ataupun Nabi diutuskan, telah pun bermula tanda kiamat kecil. Jadi apabila Al-Quran diturunkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang dekatnya. Kenapa? Kerana untuk kita merasai urgensi. Yang ini kita nak kena rasa benda ni dekat dah, urgent. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang dekatnya hari kiamat di dalam suratul Anbiya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memulakan suratul Hajj dengan Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un azim. Inilah kiamat yang mana dijanjikan, yang disebutkan dekat di dalam suratul Anbiya, yang kamu terbeliak biji mata bila kamu melihat keadaan suasana itu. Sebab apa kamu boleh terbeliak biji mata tu? Mata terbungkam melihat suasana tu kerana suasananya yang amat dahsyat dan juga amat menakutkan. Sebab itu permulaan suratul Hajj ni Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan keadaan hari kiamat, yang mana kita akan masuk tafsiran dan detailnya mungkin pada next pertemuan lah, pertemuan yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya gempa hari kiamat itu zalzalatas saah, satu perkara yang amat besar. Jadi kalau kita tengok gempa yang berlaku di Palu ataupun di negara Indonesia di beberapa tempat, ini gempa yang sementara ini pun kita tengok yang berlaku, kucar kacir yang berlaku
kerosakan yang berlaku amat besar kesannya. Ini bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang hari kiamat yang mana itulah hari pengakhirannya. Jadi sebab itu kita belajar suratul Hajj ini, antara hadaf dan juga tujuannya adalah untuk kita sentiasa merasai dekat ataupun urgensinya hari kiamat tu. Kita nak kena rasa bahawa ia sangat dekat dan Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan kita peluang sebenarnya. Sebelum didatangkan hari yang mana dijanjikan di dalam suratul Hajj ini, maka kita nak kena lakukan persediaan kita, insya-Allah. Boleh ya? Okey, baik. Antara lainnya suratul Anbiya disebutkan kepada kita juga berkaitan dengan lebih daripada 10 orang para nabi yang melaksanakan tugas menyeru kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyuruh untuk menafikan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dakwah para anbiya ini, dakwah kepada keimanan kepada hari kiamat dan juga kebangkitan. Kadang-kadang kita lihat dalam Al-Quran ini banyak surah-surah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang tauhid, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hari kiamat dan juga hari kebangkitan. Yang mungkin kita boleh katakan hampir ke semua surah yang akan menceritakan perkara ni, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, iaitu berkaitan dengan tauhid, keimanan kepada Allah, dan juga berkaitan dengan hari kiamat dan juga hari kebangkitan. Kadang-kadang mungkin timbul rasa orang kata apa, bosan, ataupun mungkin kita rasa kenapa diulang-ulang maudhu' ataupun perkara yang sama, perbahasan yang sama. Yang ini tentang tauhid, tentang hari kiamat, tentang kebangkitan, tentang tauhid, tentang rasul, tentang kebangkitan. Kerana sifat iman itu adalah sifat yang yazid wa yanqus. Yang ini iman ada waktu yang menaik dan ada waktunya turun. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menceritakan kepada kita, memberikan motivasi. Sebab apa? Sebab nak melahirkan keyakinan ini bukan satu benda yang mudah, betul tak? Yang ini percaya, mungkin kita percaya, tetapi nak melahirkan yakin itu bukan satu benda yang mudah. Terutamanya meyakini satu benda yang kita tak nampak depan mata, dan benda tu bakal berlaku. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tekankan berkaitan dengan tauhid kepada Allah, tekankan tentang hari kiamat dan juga hari kebangkitan. Manakala suratul Hajj, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan bukti-bukti kekuasaannya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kemampuannya yang mutlak, yang tidak sesekali berkongsi kuasa dengan sesiapa melalui fasa penciptaan manusia. Dalam suratul Hajj pada ayat yang awal ini, ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang ketiga, Allah menyebutkan tentang Allah menjadikan manusia ini melalui fasa-fasanya. Yang mana kalau kita lihat fasa kelahiran ataupun fasa manusia ini berada di dalam janin, janin itu berada di dalam rahim seorang ibu, fasa yang mana tidak ada campur tangan apa-apa pun kuasa. Betul tak tuan-tuan? Yang ini dalam fasa tu tak ada campur tangan kuasa apa pun. Kalaulah kata bayi itu terbalik biasa jadi tak ada seorang pun nak ubah dia balik, ataupun bagaimana seorang nak menahan seorang bayi yang berada di dalam janin, dalam rahim ibu dia, daripada tumbuh tangan, tumbuh kaki, tumbuh tulang, tumbuh daging, tak ada. Dan yang melakukan kesemuanya perkara ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Allah nak menunjukkan bahawa ini adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala sesuatu, dan tidak ada siapa pun yang dapat menolak, dan tidak ada siapa pun yang dapat menafikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pula tentang kehebatan ciptaan langit dan juga bumi. Langit satu benda yang kita pandang tinggi, yang berada di atas. Jadi keindahan langit, cantiknya bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam suratul Hajj,
Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, menceritakan kepada kita tentang balasan bagi orang yang zalim. Ini orang yang tidak mahu menerima dakwah para anbiya, para nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apakah contoh balasan-balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang zalim. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada tergolong daripada orang yang zalim. Wa'iyyazubillah. Okey, baik. Seterusnya, hubungan surah Al-Hajj dengan surah Al-Mu'minun. Yang kita sebutkan tadi, surah Al-Hajj berada di tengah-tengah dan ia berada sebelum daripada surah Al-Mu'minun. Yang ini kita nak kena tengok kepada pengakhiran dah. Pengakhiran surah Al-Hajj dan juga awal surah Al-Mu'minun. Yang ini di akhir surah Al-Hajj, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadahlah kepada Tuhanmu dan juga lakukanlah perkara-perkara yang baik, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan qad aflahal mu'minun. Ini telah berjaya orang yang beriman. Ini antaranya mereka yang melakukan solat. Ini rukuk dan sujud juga dalam solat, dan juga menjaga kemaluannya, menjaga janjinya dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di bawah kemudiannya, mereka inilah orang-orang yang berjaya, orang yang beriman ini. Yang berjaya, yang dimaksudkan berjaya itu adalah mereka berjaya mendapatkan Firdaus Al-A'la. Jadi kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW pun, Nabi SAW sebut berkaitan dengan haji, kan? Berkaitan dengan haji, iaitu laisa lahu jazaa'un illa jannah, atau kama qala Nabi SAW, yang mana tidak ada balasan bagi satu haji yang mabrur, kecuali baginya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syurga ataupun haji ini juga satu langkah untuk kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga beberapa langkah yang lain dengan solatnya, dengan jaga kemaluan dan jaga sifat-sifat orang yang beriman dalam surah Al-Mu'minun itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan dengan mendapat Firdaus Al-A'la. Okey, baik. Itu antara contoh keterikatan ataupun kesesuaian antara surah Al-Hajj dengan surah sebelumnya, iaitu suratul Anbiya, dengan surah yang selepasnya, iaitu surah Al-Mu'minun. Okay, baik. Kemudian, okay, kalau kita tengok kepada perbahasan dalam suratul Hajj, jadi kalau nak tengok perbahasan dalam suratul Hajj ini, dia ada banyak perbahasannya, tetapi kalau kita boleh rangkumkan kepada tiga perbahasan yang utama. Tiga perbahasan yang utama, iaitulah yang pertama berkaitan dengan hari kebangkitan serta pembuktiannya. Ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hari kebangkitan ini adalah satu perkara yang hak, satu perkara yang benar, dan Allah datangkan bukti-buktinya, yakni secara aklinya. Kemudian pada fasa yang kedua, perbahasan yang kedua akan menyebutkan tentang haji, maqasidul haji, dan juga berkaitan dengan Masjidil Haram. Of course lah, sebab nama pun suratul Hajj, maka akan ada hukum berkaitan dengan haji. Yang ketiga, tentang perkara-perkara yang umum, yakni sebagai contoh tentang peperangan dengan kaum yang zalim. Yang ini berkaitan dengan jihad. Menariknya, kalau kita tengok antara tema yang besar yang disebut oleh Syekh Qutub dalam suratul Hajj ini, selain daripada haji, adalah jihad. Sebab itu pada akhir ayat ni, wajahid fillah haqqa jihadih, yang ini berjihadlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar jihad. Pembuktian wujudnya pencipta melalui sistem dunia serta lemahnya berhala-berhala. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan,
lemah hanya berhala-berhala ni tak mampu nak mencipta seekor lalat pun kan. Jadi lemahnya sistem yang ada di atas dunia ni, dan juga nak membuktikan kekuasaan pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sudut perbahasan dia. Okey. Kemudian sinopsis Suratul Hajj. Ini saya petik daripada Tafsir fi Zilalul Quran karangan Syekh Qutb. Ini sinopsis perjalanan cerita yang kita akan tengok ayat-ayat Al-Quran dalam Suratul Hajj ini akan sebut berkaitan dengan apa? Yang pertama iaitu seruan ke arah takwa yang kita tengok tadi, ya ayuhan nasuttaqu rabbakum. Yang ini seruan ke arah takwa yang menjadi tonggak utama kepada Suratul Hajj. Ini nak menyebutkan bahawa surah-surah ataupun ibadah-ibadah di dalam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, antara maqasidnya ataupun tujuannya itu adalah mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seruan yang pertama sekali adalah seruan ke arah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyebutkan kepada kita tentang takutnya akan dahsyatnya kiamat dengan menerangkan suasananya yang huru-hara. Ini kita tengok akan bayangkan ataupun gambarkan bagaimana huru-hara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan apabila berlakunya zalzalatus saah itu. Ketika mana berlakunya gegaran hari kiamat tersebut. Dan juga ada menyebutkan tentang Allah mengecam bagi mereka yang bercakap mengenai Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu pengetahuan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang larangan mengikut syaitan, membentangkan kepada kita dalil-dalil kebenaran hidup selepas daripada mati, dan menerangkan tentang kesahihan Al-Quran dan bukti keesaan Allah melalui penciptaannya. Ini saya sebut kat situ jangan. Ini larangan membina keimanan juga di atas pertimbangan untung dan rugi. Yang ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa, ada 3 golongan, wa minan nas wa minan nas wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala sebut nanti, iaitu antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebut adalah adanya mereka yang membina keimanan ni, yakni mereka yang nak beriman apabila mereka dapat untung daripada keimanan tu. Jadi bila mereka rasa mereka tak ada untung apa-apa ataupun mungkin mereka rugi, ketika mana mereka beriman, maka mereka menyeleweng daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini beriman hanya kerana kalau ada habuan bagi diri dia. Kalau tak ada, maka ditinggalkan. Okay, itu yang pertama yang disebutkan oleh Syahid Syekh Qutb. Yang kedua, yang ini berkaitan dengan haji. Kalaulah kiamat ini perlukan kepada takwa untuk mempercayai kiamat, begitulah juga tentang haji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ia akan membentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perbicaraan berkenaan dengan orang yang kafir yang menghalang menerima agama Allah dan menghalang daripada masuk Masjidil Haram. Yang ini mereka ini menghalang Nabi dan juga para sahabat untuk masuk ke Masjidil Haram, menceritakan proses bagaimana pendirian Kaabah oleh Nabi Ibrahim AS atas asas tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk membersihkan kepercayaan syirik serta menjelaskan kepada kita tentang syiar ibadat haji dan juga tujuan di sebaliknya, iaitu mendapat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Pembenaran perang dengan orang yang kafir yang mana menceroboh. Ini pada fasa yang kedua ni juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada orang beriman untuk berperang dengan orang yang kafir yang mana menceroboh. Kemudian boleh ya? Kok laju sangat? Contoh pendustaan orang-orang yang terdahulu, kebinasaan mereka serta kemusnahan negeri-negeri mereka kerana kezaliman mereka. Ini Allah membawakan kepada kita kisah-kisah orang yang terdahulu yang mana disebabkan pendustaan mereka, kezaliman yang mereka lakukan ke atas para anbiya, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, bahkan memusnahkan negeri-negeri mereka kerana kezaliman mereka. Ia bertujuan menunjukkan sunnatullah dalam dakwah,
bagi menghiburkan Rasulullah SAW akibat tentangan yang hebat dikenakan ke atas baginda. Yang kita sebutkan tadi bahawa suratul Hajj ini merupakan antara surah yang akhir turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan kepada Nabi bahawa jangan kamu risau. Mereka yang mana tetap ingkar terhadap risalah, serahkan kepada aku. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala yang akan uruskan mereka ni. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam suratul Hajj. Selain juga nak mempamerkan tentang tipu daya syaitan terhadap dakwah para rasul dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan ayat-ayatnya. Bagaimana syaitan ini menipu daya dalam dakwah ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang terakhir ni, yang keempat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu orang-orang yang teraniaya dengan membentangkan contoh-contoh kekuasaan Allah bagi membenarkan janji tersebut. Terdapat penghinaan juga kepada tuhan-tuhan palsu yang dipercayai oleh orang musyrik, dan diakhiri dengan mengajak orang beriman beribadah kepada Allah dan juga berjihad di jalannya dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini membenarkan ataupun mensyarahkan kepada kita tentang maksud takwa yang di akhir sekali. Yang di awalnya Allah kata ya ayuhan nasuttaqu rabbakum, dan ia dibentangkan maksud takwa itu adalah dengan mempercayai, dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap fasa kehidupannya. Ini merupakan 4 sinopsis kita sebutkan yang disebutkan oleh Syahid Syekh Qutub di dalam tafsir fi Zilal. Boleh kan tuan-tuan? Okay. Jadi kita teruskan insya-Allah sikit masa lagi tentang topik yang terakhir. Tapi topik ni panjang sikitlah. Iaitu berkaitan dengan keunikan suratul Hajj. Apa yang uniknya suratul Hajj hingga kan saya memilih suratul Hajj ini untuk dibincangkan, yang untuk diperbahaskan. Baik. Yang pertama, kalau kita tengok nama surah tu sendiri, Al-Hajj, Haji. Yang mana kalau kita lihat dalam Al-Quran, dengan kepentingan solat, dengan kepentingan zakat, dengan kepentingan puasa yang Allah Subhanahu Wa Taala taklifkan kepada umat manusia ini, kepada orang-orang yang beriman ini, tetapi tidak ada pun di dalam Al-Quran surah yang dinamakan surah solat. Tidak ada dalam Al-Quran surah zakat. Tidak ada dalam Al-Quran surah puasa, siam. Tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan suratul Hajj. Ini menunjukkan bahawa ada sesuatu yang ada pada ibadah haji ini yang mungkin tidak ada pada ibadah yang lain, iaitu antaranya adalah disebutkan oleh ulama tafsir, antaranya adalah haji ini boleh merubah diri manusia dan memangkin potensi diri yang ada pada diri mereka. Mungkin kadang-kadang kita lihat solat ini sebabkan dia biasa dilakukan setiap hari 5 kali. Mungkin bila orang melakukan solat, ataupun mungkin ada orang yang tinggal solat ni dia rasa tak ada masalah dalam kehidupan dia. Hatta mungkin bulan puasa yang berlalu sebelum ni, ada sebagian orang yang mungkin dia tak puasa, mungkin dia rasa bersalah, tetapi dia tak puasa juga. Disebabkan apa? Disebabkan rasa lemah dan sebagainya. Tetapi jarang orang yang mungkin dia dapat panggilan haji, yang mana dia akan menolak panggilan tersebut. Kerana apa? Kerana haji ini dia tahu bahawa dilakukan seumur hidup sekali saja. Dalam keadaan itu, apabila seorang yang mana nak melaksanakan haji, mungkin
preparation dia itu berbeza dengan apabila dia nak melaksanakan solat ataupun puasa. Mungkin puasa tiba-tiba sedar dah masuk bulan Ramadan. Tiba-tiba kena puasa. Zakat tiba-tiba dah cukup setahun dah. Dia nak kena keluarkan zakat. Tapi haji, kebiasaannya orang akan terima dan juga orang akan tahu dapat pergi haji dalam masa tempoh masa yang mungkin agak lama. Yang ini ada tempoh sempat untuk melakukan beberapa persediaan. Yang mana mungkin sebelum daripada dia nak pergi haji tak pernah melaksanakan solat ataupun jarang-jarang sekali berpuasa. Tetapi apabila nak pergi haji, kadang-kadang 6 bulan sebelum pergi haji itu dah pergi kursus haji. Sebab apa? Sebab nak laksanakan ibadah haji ni dengan terbaik. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang mana mungkin tak pernah nak menghadiri kelas-kelas kuliah, apatah lagi nak beli buku berkaitan dengan agama. Tetapi apabila nak melaksanakan ibadah haji, maka dia beli buku-buku yang berkaitan dengan haji, mungkin beli buku-buku yang berkaitan dengan doa ketika mana ibadah haji. Jadi kita lihat di sini bahawa haji itu dapat mencungkil potensi yang ada pada setiap orang yang mana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila orang yang beriman ini mempunyai kualiti keimanan, maka dia akan membina satu kapasiti ummah yang besar. Dengan pengumpulan haji itu, pengumpulan ramai orang yang menunjukkan bahawa perkumpulan satu kapasiti ummah yang besar, yang ada kualiti keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada siapa yang sini yang dah pergi haji ataupun pergi haji tahun ni? Tak ada. Belum ada lagi. Muda-muda lagi kan. Baru sekarang ni orang muda-muda pun dah pergi haji kan. Jadi insya-Allah kita doalah sama-sama Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita sebagai tamu insya-Allah. Okey. Itu yang pertama, ini berkaitan dengan haji. Dan juga haji juga berupaya mengumpulkan serta menyatukan umat Islam keseluruhannya. Tengok di dalam solat lagi banyaklah. Yang ni maksudnya khilaf yang berlaku dalam solat ni macam-macam. Sampai kan ada di beberapa negara yang solat ikut mazhab sendiri. Mazhab Hanafi masjid lain, mazhab Syafi'i masjid lain, mazhab Maliki masjid lain, ataupun solat selepas tu. Yang ini berlaku perselisihan pandangan sampai macam tu. Tetapi kalau kita tengok haji, tak ada orang yang pergi buat haji musim Zulhijjah, ada yang pergi buat haji Muharram, ada yang pergi buat haji ni, tak ada. Semua pergi buat pada waktu yang sama. Bagaimana perbezaan yang kita sebutkan tadi, Suratul Hajj sebut tentang perbezaan tadi, kepelbagaian yang ada, bagaimana banyaknya perbezaan pun, maka ia dapat mengumpulkan umat Islam dan menyatukan umat Islam keseluruhannya. Itu besarnya ibadah haji tersebut. Haji juga mengingatkan tentang hari kebangkitan dan juga dahsyatnya kiamat. Mungkin kalau tuan-tuan nak rasai suasana haji ni, kena pergi umrah pada waktu Ramadan, terutama pada akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Masya Allah, dia punya sesak dia tu, kita pun sampai sesak dada. Ramai orang, terlalu ramai orang. Jadi dia mengingatkan kita, yang mana antaranya kalau ibadah haji ni yang biasa disebutkan iaitu ketika mana wukuf di Arafah sebagai contoh kan. Ini semua orang berpakaian putih ya. Mengingatkan kita tentang hari kebangkitan, ketika mana tidur di Mina mungkin dalam suasana kemah yang sempit, bangun dalam keadaan badan berdebu, mengingatkan kita nanti esok akan bangun daripada kubur dengan badan yang berdebu sedemikian. Jadi suasana-suasana dalam haji itu mengingatkan kita kepada hari kiamat dan juga hari kebangkitan. Haji melatih untuk berada dalam suasana kesukaran dan juga disiplin jihad. Ya, ini orang melaksanakan haji ni mereka berpegang pada hadis Nabi SAW, khuzu anni manasikakum. Yang ini ambil daripada aku manasik haji.
Jadi orang pergi buat haji tamattu' ke, pergi buat haji ifrad ke, haji qiran ke, kesemuanya mereka buat berdasarkan apa yang Nabi SAW dah tunjukkan. Yang ini tak ada orang yang nak pergi buat satu benda yang lain daripada apa yang Nabi SAW tunjukkan. Ini menunjukkan bahawa dalam haji ni melatih disiplin untuk dengar apa yang disebutkan oleh ketua kita, iaitu Nabi SAW sebutkan macam ni, haji maka kena laksanakan macam ni. Dan juga haji mengajar untuk kita hidup dengan bersederhana. Mungkin orang nak pergi haji, dia bawa beg dia besar-besar, bagasi besar-besar, tapi ketika mana ibadah haji dijalankan, yang ni bawa, yang selalunya bawa backpack tu je, ataupun bawa beg sandang tu sahaja. Sebab apa? Sebab tak nak bawa apa, dalam keadaan suasana pergi sana, jalan ini, jalan sana, berpuluh kilometer, kalau bawa barang-barang yang banyak maka akan menyebabkan jadi berat. Jadi membiasakan hidup sederhana. Nak pergi toilet pun kena beratur, panjang nak beratur ni kadang-kadang. Tapi mungkin dia di rumah dia mungkin ada 2-3 toilet yang mungkin orang tak pakai pun. Jadi nak tunjukkan bahawa haji ni sangat mengajar kepada kita kehidupan yang sederhana, sangat mengajarkan kepada kita tentang kebangkitan dan juga tentang hari kiamat, dapat mengumpulkan umat Islam dan juga mencongkel potensi serta kapasiti ummah ini. Ini yang pertama, iaitu berkaitan dengan haji. Yang ini tentang nama surah itu sendiri, mempunyai keunikannya, apatah lagi apa yang diceritakan di dalamnya. Yang kedua, berkaitan dengan sajadah. Ini menunjukkan kepada ayat sajadah. Mungkin kita biasa dengar di surau di masjid, imam membaca surah As-Sajadah pada hari Jumaat, pada pagi Jumaat, namanya surah As-Sajadah. Tetapi dalam surah As-Sajadah itu sendiri ada hanya satu sajadah, satu ayat sajadah. Menariknya di dalam Suratul Hajj, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan 2 sajadah, 2 ayat sajadah maksudnya. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan antaranya iaitu berkaitan dengan ibadah sujud. Jadi kita sebut tadi antara ayat yang terakhir, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Yang ini sujud yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Sujud ini merupakan tempat ataupun waktu kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ia berada pada peringkat yang paling bawah, yang ini keadaan yang paling bawah, tapi ia menunjukkan kepada ketinggian ibadah dan juga menunjukkan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sujud merupakan perkara pertama yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat, kepada Nabi Adam, begitu juga sujud ini merupakan perkara pertama yang enggan dilakukan ataupun maksiat yang pertama yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu keengganan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini sujud ini mempunyai satu simbol yang penting kepada agama dan juga kepada ibadah tu sendiri. Sebab itu dalam sujud kita tak boleh suka-suka nak pergi sujud ke mana-mana tempat, ataupun nak sujud kepada orang lain. Nabi SAW pernah sebut, kalau aku diberikan kebenaran untuk sujud, aku nak suruh seorang isteri sujud kepada suami. Tetapi kebenaran itu tak dapat. Maksudnya nak menyebutkan bahawa sujud ni dia merupakan satu simbol ibadah, simbol ketinggian ibadah dan juga simbol kedekatan ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala, bila sujud itu penting dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 2 kali di dalam suratul Hajj, menunjukkan ada benda yang penting yang nak kita tengok kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan sujud tersebut. Kerana apa? Kerana 2 kali sujud yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu berada pada ayat yang ke-18 dan pada ayat yang ke-77.
Iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang asy-syamsu wal qamar, matahari dan juga bulan turut bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bintang dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadah haji. Nak menunjukkan bahawa ibadah haji, perkara yang paling utama dalam ibadah haji adalah sujudnya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sujud yang dimaksudkan bukan semestinya sujud fizikal, tapi sujudnya hati itu menunjukkan kepada dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan melaksanakan haji dia keranakan riak, nak dapat gelaran dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang mana mungkin sebelum dia pergi haji, orang panggil dia mat ke, tapi bila balik haji orang panggil mat dia. Sebab apa? Sebab tak buat haji, tak panggil tuan haji, kena panggil tuan haji. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan kepada kita bahawa sujud ini perlu ada di dalam haji, dan juga sujud perlu ada di dalam jihad. Kerana apa? Kerana ayat yang ke-77 ni Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jihad. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya dalam menunaikan haji perlu atas dasar sujud kepada Allah Subhanahu wa taala secara fizikal dan juga hati kita. Begitu juga berjihad di atas muka bumi ini supaya manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi peranan dan juga menjadi tanggungjawab kepada kita. Sebab itu kalau kita tengok, walaupun kita tak masuk lagi, ini Allah Subhanahu wa taala sebut pada permulaan ayat suratul Hajj kita sebut, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Allah Subhanahu wa taala tak mulakan ya ayyuhallazina amanu. Sedangkan kebiasaannya kalau ataupun nak sebutkan tentang ibadah haji atau nak sebutkan tentang hari kiamat, nak sebutkan tentang takwa itu, maka selayaknya adalah orang yang beriman. Ini nak menunjukkan bahawa selain daripada ibadah haji itu adanya jihad untuk menyampaikan dakwah ini kepada manusia supaya manusia ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ayat yang ke-18 tadi disebutkan selepasnya beberapa ayat selepas itu Allah Subhanahu wa taala sebut berkaitan dengan haji, manakala ayat yang ke-77 Allah Subhanahu wa taala sebut selepasnya berkaitan dengan jihad. Ini menunjukkan bahawa haji dan jihad ni mempunyai kaitan. Yang keduanya ada kaitan dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang ketiga, di dalam suratul Hajj Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang beriringan. Iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut innallaha laqawiyyun aziz. Qawiyyun aziz. Yang mana kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ketika mana Allah menyifatkan qawiyyun aziz dengan dua sifat ini, tidak ada di dalam Al-Quran yang mana dalam surah mana-mana pun disebutkan sebanyak dua kali. Qawiyyun aziz. Hanya disebutkan sekali je dalam surah-surah yang lain. Tidak sekadar itu, dalam surah Al-Hajj ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi dengan penggunaan penegasan. Ini detail tentang ayat ni kita akan masuk ketika mana kita sampai kepada ayat itulah. Jadi kita akan cerita tentang secara gambaran umum terlebih dahulu. Ini bentuk penegasan Allah Subhanahu wa taala sebut inna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan Allah. Kerana apa? Kerana dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan dengan inna rabbaka qawiyyun aziz.
Tetapi dalam suratul Hajj Allah Subhanahu Wa Taala sebut innallah laqawiyyun aziz. In dengan la dan juga dengan menggunakan perkataan Allah. Ini kalau kita tengok dalam ayat. Ini dalam surah Al-Hajj pada ayat 40 dan juga pada ayat yang ke-74. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-40, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong orang yang menolong agamanya. Kemudian Allah memberikan penekanan bahawasanya Allah Maha Kuat lagi juga Maha Kuasa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menolong orang yang beriman. Kalau kita kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi, surah ini diturunkan kepada kita penghujung Mekah, sebelum daripada Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Jadi kalau kita tengok 13 tahun Nabi berdakwah ini, seakan-akan macam tidak ada pertolongan. Bahkan semakin lama semakin ditekan, semakin lama semakin ditekan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan tegasnya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuat dan juga Maha Kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk membantu orang-orang beriman, tetapi dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Ini kita boleh dapat daripada ayat ni, iaitu dalam kehidupan kita kadang-kadang kita memikirkan cara kita untuk Allah bantu kita. Tapi kita kena fikir Allah Subhanahu Wa Taala mampu dan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi pada ayat yang ke-74, ma qadarullah haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Ini mereka yang kafir musyrik itu tidak menghormati Allah menurut penghormatan yang selayaknya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Jadi ayat ini nak menyebutkan kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Kuat dan juga Maha Kuasa ini di atas daripada Tuhan-Tuhan yang mana disebutkan oleh agama-agama yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat 74 ni selepas Allah kata berhala-berhala mereka ini tak mampu nak ciptakan seekor lalat pun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa aku ini satu-satunya Tuhan yang mana Tuhan yang esa, iaitu Tuhan yang Maha Kuat dan juga Maha Kuasa. Jadi kalau kita tengok Qawiyyun Aziz ini, secara ringkasnya, sifat Qawiyyun adalah kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat sifat mutlak. Dan Aziz, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa, dan Izzah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala ini dihormati. Kadang-kadang kita tengok manusia, ada orang yang mana dia berkuasa, kadang-kadang dia ada kuasa, tapi tak semestinya dia dihormati. Kadang-kadang mungkin ada orang yang dihormati, dikenali baik, tapi mungkin dia tidak ada kuasa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Qawiyyun ini yang Maha Kuat, yang bersifat mutlak, dan juga Aziz, iaitu bukan sekadar kuat dan berkuasa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga dihormati. Jadi perkataan Qawiyyun Aziz yang saya sebutkan tadi ada disebutkan dalam beberapa surah, antaranya surah Hud ayat 66. Ini tuan-tuan dan puan boleh balik kita semak sama-sama. Surah Asy-Syura ayat 19, surah Al-Ahzab ayat 25, Al-Hadid, Al-Mujadilah, yang menjadikan dalam Al-Quran ini disebutkan sebanyak 7 kali. Dan dalam bentuk penegasan in dan juga la, dan juga perkataan Allah itu hanya disebutkan di dalam suratul Hajj. Yang mana dalam surah yang lain disebutkan dengan perkataan ataupun dengan ayat yang berbeza ataupun sirah yang berbeza. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan suratul Hajj ini yang seperti mana yang kita sebutkan bahawa ia merupakan ataupun memaparkan konteks ayat yang berkisar antara hak dan juga batil. Jadi penegasan dan nak menyebutkan bahawa Allah ini Maha Kuat, sifat Allah yang Maha Kuat dan juga Maha Berkuasa ini perlukan untuk menyebutkan sebab apa? Sebab ayat ni ataupun surah ini merupakan warning yang terakhir, yang kita sebutkan tadi kan.
serta penceritaan yang akan kemenangan orang mukmin jika mereka bertawakal, sebagaimana yang kita sebutkan dalam dua ayat ini tadi. Iaitu pada ayat yang ke-40, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pertolongan ke atas kaum muslimin sebagai penenang dan juga sebagai nak membenarkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang ke-74, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan nak menggambarkan tentang kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya dan juga Tuhan yang mereka sembah, yang ini orang yang tak beriman sembah. Okey. Itu yang ke berapa tadi? 3 kan? Okey. Kita pergi cepat sikit. Sebab ada 8 semua. Yang keempat, Qatil. Iaitu surah yang pertama menyebutkan tentang ayat keizinan untuk berperang. Ini pada ayat yang ke-39. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, auzubillahi minasyaitonir rajim, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi. Ini peperangan yang pertama, dibolehkan berperang kerana apa? Kerana diperangi. Kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka. Persoalan yang kita nak tanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat perang di dalam surah Haji, surah Al-Hajj? Adakah ada kaitan antara haji dan juga peperangan? Mungkin ada beberapa perkara yang saya sebutkan dah tadi berkaitan dengan jihad ni. Ya, ini kalau kita tengok, antaranya yang kita sebutkan tadi, haji ini merupakan simbol kesatuan umat Islam, yang mana memberi isyarat kepada kita bahawa kemenangan umat Islam ini tidak akan tercapai melalui dengan kesatuan. Peperangan kita dengan orang yang bukan Islam hari ini, kenapa umat Islam hari ini nampak ditindas dan sebagainya? Kerana tidak ada kesatuan. Haji mengajarkan kepada kita kesatuan, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita, kalau kamu nak berjaya, kamu nak kena bersatu sebagaimana kamu bersatu ketika mana melaksanakan haji. Juga mungkin haji merupakan pertolongan Allah dalam mengerjakan ibadah selepas daripada usaha. Kita sebutlah bila masa pun orang pergi haji, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, tahun ni ataupun 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, nescaya orang yang pergi haji itu dia akan mengalami kesusahan. Betul tak? Tak kisahlah dengan ada trainnya, laju dan sebagainya, dengan teknologi macam mana pun, akan tetap setiap daripada orang tu dia akan mengalami kesusahan dia yang tertentu. Kesusahan nak dapat giliran. Kalau tuan-tuan daftar sekarang ni, mungkin anak tuan-tuan dah jadi datuk pun tak sempat lagi nak pergi kan. Tahun 100 berapa pun tak tahulah. Jadi nak sebutkan, orang yang mana pergi haji ni, selain daripada usaha dia sendiri, dia merupakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menyebutkan kepada kita begitu juga apabila kita berperang. Ini apabila jihad ini diamanahkan untuk dilaksanakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh untuk umat Islam ini berusaha, di samping kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan. Kemudian haji juga adalah bentuk ataupun penyediaan roh yang mana total, yang menjadikan bekalan cekal di dalam peperangan. Yang ni orang nak pergi berperang ni, selain daripada kekuatan fizikal, kekuatan yang penting adalah kekuatan rohani. Sebab apa? Sebab nak pergi untuk menggadaikan nyawa. Haji sendiri perlukan kepada dua-dua. Haji kita nak pergi, untuk melayakkan untuk kita pergi haji adalah man istata'a ilaihi sabila, yakni orang yang mampu dari sudut fizikal, mampu dari sudut kewangan dan sebagainya. Tapi dari sudut jiwa, Al-Quran juga sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini berkaitan dengan takwa. Ini perlu ada persediaan dalaman dan juga perlu ada persediaan fizikal. Begitu juga dengan peperangan. Perlukan kepada kedua-dua jenis persediaan, yakni fizikalnya dan juga dari sudut
dalamannya. Dan yang kita sebutkan tadi antaranya haji menekankan tentang disiplin dalam perlaksanaannya. Pada waktu sekian-sekian kena pergi tempat ni, pada waktu sekian-sekian kena pergi tempat ni, kena buat perkara ni. Jadi mengajar kita disiplin. Begitu juga dalam peperangan. Tak boleh masing-masing nak ikut kepala sendiri. Kata aku nak buat sendiri, ini nak buat sendiri, tak. Mesti ikut arahan yang berlaku seperti mana yang berlaku dalam perang Uhud sebagai contohnya. Yang ni kalau tak ikut arahan maka akan berlaku ni kerosakan. Okey. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Sikit lagi. Yang ini sariyah. Disebut sariyah ni dalam bahasa Melayunya maksudnya adalah operasi. Operasi. Yang ini Nabi SAW menggerakkan operasi bagi tujuan menyebarkan dakwah. Yang mungkin kita lihat peperangan-peperangan yang besar, sebagai contoh peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, peperangan Khandaq Ahzab, peperangan dengan orang Yahudi, Bani Mustalik, Bani Nadir dan sebagainya, itu peperangan-peperangan yang besar. Tapi di sebalik ataupun sebelum daripada peperangan yang besar ini, ada beberapa pertembungan-pertembungan dan beberapa operasi-operasi. Antaranya ada 8 operasi. Dan yang mana 8 operasi inilah 8 operasi sebelum daripada peperangan Badar. Ini sebelum daripada peperangan Badar yang besar tu, ada beberapa operasi dan juga peperangan kecil disebutkan, peperangan kecil. Iaitu antaranya Sariyah Saif al-Bahr. Yang ini detail dia ada dalam kitab sirah lah. Boleh tengok siapa yang menjadi ketua. Cuma saya nak sebutkan sikit. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, ada 8 peperangan ini. Ada yang disebutkan Sariyah, ada yang disebutkan Ghazwah. Kalau perasan kan? Apa beza antara Sariyah dan juga Ghazwah ni? Sariyah ini adalah operasi yang diketuai selain daripada Nabi. Ini bukan Nabi yang menjadi ketua. Nabi hantar operasi pergi ke tempat tertentu. Yang mana Ghazwah ini adalah peperangan yang dihadiri oleh Nabi SAW. Dan kebiasaannya Ghazwah ni Ghazwah yang besar lah. Contoh Ghazwah Uhud, Ghazwah Badar. Yang ini peperangan-peperangan yang besar. Namun ada juga peperangan yang kecil, sebagaimana contoh yang disebutkan dalam teks ni. Okey. Cumanya apa yang saya nak sebutkan di sini, kalau kita tengok dengan banyaknya sariyah operasi dan juga ghazwah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana selepas daripada turunnya surah Al-Hajj ini, ia membuktikan kepada kita, nak menyebutkan perlunya ada pergerakan. Yang mana haji yang dilaksanakan tadi bukanlah pengakhiran kepada kebaikan, tetapi ia merupakan permulaan. Bukan pengakhiran kepada jihad, tapi ia adalah permulaan kepada jihad dalam kehidupan. Dan kadang mungkin ada orang bila susah nak pergi haji ataupun kebiasaannya, kan, kita orang Malaysia ni pergi haji dalam umur dah berusia, kan. So kira haji tu kira yang paling last lah, kan. Boleh pergi haji, lepas kalau aku dah pergi haji ni, kalau Allah tarik pun kira okey lah, kan. Sebab apa? Sebab dah pergi haji lah, kira dah selesai lah. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang ditunjukkan oleh realiti Nabi SAW, ya ini ketika mana Nabi pergi haji, selepas daripada haji, Nabi laksanakan haji, Nabi masih lagi menghantar operasi, menghantar sebagai contoh Zaid untuk pergi berperang, walaupun tak sempat. Diteruskan pada zaman Saidina Abu Bakar. Ini nak menunjukkan bahawa haji ini bukan perakhiran kepada kebaikan, tapi dia sebenarnya permulaan, dan juga permulaan kepada jihad. Ini bukanlah nak suruh lepas pergi haji pergi berjihad berperang di Syria, tak, tapi maksudnya untuk menyampaikan rasa tanggungjawab, ini dakwah kepada masyarakat. Lagilah orang yang balik daripada haji yang kita sebutkan tadi, orang yang seperti mana kawaladat ummu, yang ini seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya yang tidak ada dosa, maka dalam keadaan itu terus menggerakkan dakwah kepada masyarakat. Okey. Kemudian yang keenam, sikit lagi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan dzuqu azabal hariq.
Kita tengok dalam Al-Quran disebutkan perkataan zuqu azabal hariq, disebutkan sekali dalam surah Ali Imran ayat 181. Disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 50. Disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 10. Yang melengkapkan dalam Al-Quran terdapat 5 kali perkataan tersebut. Yang tidak ada surah yang mana dalam Al-Quran menerangkan tentang zuqu azabal hariq sebanyak 2 kali kecuali pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-22 suratul Al-Hajj. Untuk kita lebih memahami maksud al-hariq, zuqu azab al-hariq, yang mana dalam Al-Quran ini apabila nak menyebutkan tentang api, banyak perkataan yang digunakan. Ada yang nak menyebutkan tentang, hanya nak menggambarkan tentang kepanasan api, disebutkan tentang perkataan nar, ataupun disebutkan perkataan laza. Ada perkataan yang mana dalam Al-Quran nak sebutkan tentang api ni, api yang membakar yang lain, membakar sesuatu. Jadi dia ada beberapa perkataan yang disebutkan dalam Al-Quran, dan perkataan ini menggambarkan tentang tahapan pembakaran tu. Detailnya kita akan sebut ketika mana kita sampai pada ayat tu lah. Cumanya perkataan zuqu azabal hariq, rasakan azab yang membakar ini, al-hariq ini. Hariq ini menunjukkan api yang membakar satu perkara yang lain hingga pada tahap yang terakhir, iaitu menjadi abu. Tahap yang terakhir ketika mana api itu dah membakar sesuatu hingga dia menjadi abu, itu disebut sebagai hariq. Yang mana sebelum-sebelumnya dia ada beberapa perkataan lagi lah dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kembali balik kepada apa yang kita sebutkan tadi, bahawa ini merupakan ayat ataupun surah yang menyebutkan last warning kepada orang musyrikin yang tak mahu lagi beriman kepada Nabi SAW. Maka Allah kata zuqu azabal hariq, bagi mereka yang mana tak mahu lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ni akan dibakar, diseksa hingga ke tahap yang terakhir, sampai menjadi abu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam 2 ayat, iaitu saniya atfihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa niziquhu yawmal qiyamati azabal hariq. Ia membantah sambil memaling sebelah badannya dengan sombong, angkuh sehingga menghalang dirinya dan orang lain dari jalan Allah. Ia akan beroleh kehinaan di dunia, dan kami akan merasakannya azab yang membakar pada hari kiamat kelak. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 9 ni, Allah cerita tentang orang yang kena zuqu azabul hariq ini adalah orang yang mana bukan sekadar sombong, yang ini dia tak mau ikut, tetapi dia juga menghalang orang lain untuk mengikut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat yang ke-22 Allah Subhanahu Wa Taala sebut kullama aradu an yakhruju minha min ghammi u'idu fiha wa dhuqu azabal hariq. Ini tiap kali mereka ini hendak keluar daripada neraka itu, disebabkan mereka menderita azabnya, mereka dikembalikan padanya serta dikatakan rasalah kamu azab seksa yang membakar. Yang ini mereka yang mana menolak risalah Nabi SAW. Yang ini mereka yang menolak Al-Quran. Jadi ini 2 ayat yang sangat menggurunkan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala seolah kata rasakan apa yang kamu dustakan sebelum ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada kamu pada hari ini. Ya tuan, 2 lagi insya-Allah. Yang ke-7, keunikan. Kita masih dalam membincangkan tentang keunikan suratul Hajj secara umumnya. Yang ini azab. Yang ini tidak ada dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan semua jenis azab kepada orang kafir kecuali surah ini, iaitu pada ayat ke-19 hingga ayat ke-22. Apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Fallazina kafaru qutti'at lahum siyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dan hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maka orang-orang yang kafir akan disediakan untuk mereka pakaian daripada api neraka.
Yang pertama, pakaian daripada api neraka. Serta dicurahkan ke atas kepala mereka air panas yang menggelegak, yang dengannya dihancurkan apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit badan mereka. Dan mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyeksa mereka. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar daripada neraka itu disebabkan mereka menderita azabnya, mereka dikembalikan padanya serta dikatakan, rasalah kamu azab seksa yang membakar. Na'udzubillah min zalik. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang detail. Yang ini mereka yang berada di dalam api neraka itu diberikan pakaian daripada api neraka, dicurahkan air yang panas menggelegak di atas kepala mereka, hingga dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka dan kulit badan mereka. Dan setiap kali hancur ni, mereka nak keluar daripada neraka, Allah kata mereka dikembalikan pada bentuk asal mereka dan diulangi seksa yang sama. Jadi ini merupakan satu ayat yang sangat menggerunkan. Ini menceritakan kepada kita tentang azab bagi orang yang mana tidak ataupun ingkar daripada mengambil risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan majus, yakni majusi, menunjuk kepada majusi. Di dalam Al-Quran hanya satu ataupun hanya sekali sahaja disebutkan perkataan majusi, iaitu di dalam surah Al-Hajj. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-17, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabi'in. Sabi'in ni kata Al-Qurtubi adalah orang yang menyembah bintang, golongan as-Sabi'in. Dan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang Majusi serta orang-orang musyrik, sesungguhnya Allah memutuskan hukumnya di antara mereka pada hari kiamat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Yang mana dalam Al-Quran ada beberapa kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan ayat ni, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Nanti bila sampai pada ayat ni kita akan sebutkan ayat-ayat yang tu dan apa perbezaannya. Ini detailnya nantilah. Cumanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan majus pada ayat dalam surah Al-Hajj, dan satu-satunya perkataan majusi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam dalam Al-Quran, kata Ibn Ashur, ada dua sebab. Sebab yang pertama, kerana ayat-ayat sebelum ayat nombor 17 ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kebaikan seorang itu berpegang kepada tauhid dan juga iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa sampailah hari kiamat. Maka pada ayat ni Allah sebutkan perkataan majusi nak menggambarkan bahawa orang yang beriman lawannya adalah orang beberapa kumpulan. Antaranya adalah Sabi'in, Nasara, Majusi dan juga wallazina asyraku. Dan yang empat ni, Sabi'in, Nasara, Majusi dan juga orang yang syirik ini, disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan memutuskan hukumnya ke atas mereka. Jadi mereka ni empat-empat ni mewakili agama yang ada di atas muka bumi ni lah. Saya bila follow seorang ada dalam Facebook, dia selalu kongsikan, saudara Ikram, dia selalu kongsi berkaitan dengan agama-agama di Malaysia. Bila kita baca tu, banyak sebenarnya agama ni. Kita dah ingat ada 4 je. Tapi semuanya itu, agama-agama ini, dia akan kembali kepada yang ni, yang 4 ni. Sama ada mereka menyembah bintang, ataupun mereka menyembah api, ataupun mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan kembali kepada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 4 ni sebagai contoh, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa Allah akan menghukum mereka ini dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan majusi pada ayat ni. Jadi itu merupakan antara keunikan yang ada di dalam suratul Hajj.
Jadi mungkin sebelum kita tutup ada persoalan ataupun pandangan. Tak tahu apa yang tuan-tuan dan puan rasa. Yang ini rasa tak sabar ke nak tahu surah Al-Hajj ni, ataupun rasa macam mana? Bila tengok tentang keunikan surah Al-Hajj ni. Ke macam mana? Wallahu alam. Kalau ada soalan ataupun ada pandangan, dipersilakan. Jadi insya-Allah kalau tak ada apa-apa, saya harap selepas ni, maksudnya untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, jangan serik lah kan. Takut bosan pula dengar kan. Dan insya-Allah mudah-mudahan kan, kita ada kebaikan kan, dan kita sama-sama untuk melihat keunikan-keunikan yang ada dalam suratul Hajj ini. Terutamanya apabila kita dekat kepada musim haji ni, nak tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan kepada kita. Dan apabila mungkin suatu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk kita pergi haji, kita tahu apa yang Allah gambarkan tentang haji pada kita. Ini haji ni bukan sekadar kita pergi buat ibadah selesai balik, tapi juga kita nak berkenalan-kenalan, juga nak, yang penting adalah untuk memaknai makna jihad kan, di dalam fi sabilillah kan. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan untuk perkongsian kita pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah kurang tu pada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada tuan-tuan. Kita tangguhlah dengan tasbih kafaranus suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.